Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا اللهم يا الله lapangkanlah dada kami wa yassir lana umurana dan permudahkanlah segala urusan kami wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma ya Allah tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma dan kurniakan kepada kami kefahaman, amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa an At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha fasalla bina qa'idan فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ أو كما قال حديث حسن صحيح. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata beliau, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh daripada kuda tunggangan baginda, maka terkupas kulit baginda, cedera baginda Rasul, kesakitan yang bersangatan, cedera yang bersangatan. Maka sembahyang baginda dalam keadaan sembahyang duduk, menjadi imam kepada para sahabat. Lalu kata Sayyidina Anas, fasallaina ma'ahu qu'udan, mula-mulanya kami sembahyang berdiri, sehingga Rasulullah mengisyaratkan kepada kami supaya sembahyang duduk. Maka kami pun sembahyanglah duduk, sebagaimana imam sembahyang duduk, kami pun sembahyang duduk, kata Sayyidina Anas. Kemudian daripada selesai sembahyang itu, Rasulullah berpaling ke arah kami, sabda Nabi, innamal imam, hanya saja imam, au innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, hanya saja dijadikan imam itu supaya diikut akan imam. Maka apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah sekalian kamu, dan apabila imam telah rukuk, maka rukuklah sekalian kamu, dan apabila imam berdiri, berdirilah sekalian kamu, dan apabila imam menyebutkan sami Allahu liman hamidah, maka sekalian kamu sebut Rabbana walakal hamdu. Dan apabila imam telah sujud, maka sujudlah kamu. Dan apabila sembahyang seorang imam keadaannya duduk, maka bersolatlah sekalian kamu duduk juga. Para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini telah kita bincangkan pada bulan yang lalu,
berhubung dengan bagaimana imam yang uzur sembahyang duduk. Adakah makmum juga mesti sembahyang duduk? Kerana hadis Anas ini hadis yang bertaraf hasan lagi sahih, yang menceritakan bagaimana peristiwa Rasulullah jatuh daripada kuda, kemudian Rasulullah sembahyang duduk dan kami semua diarahkan sembahyang duduk bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu menjadi perbahasan di kalangan alim ulama fiqh, kerana datang satu lagi hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bagaimana di akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Abu Bakar mengimami salat, berdiri baginda Rasul, duduk baginda Rasul bersembahyang dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudiannya Sayyidina Abu Bakar berundur ke belakang dengan tujuan mempersilakan Rasulullah mengimami salat. Lalu dalam hadis itu menyebutkan Rasulullah sembahyang duduk mengimami salat, sedangkan makmum di belakang sembahyang berdiri. Kalau begitu, kata para ulama fiqh, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Asy-Syafi'i dan pendapat majoriti ulama salaf, bahawa hadis itu menjelaskan tidak boleh, tidak harus bagi orang yang mampu sembahyang berdiri, bahawa dia sembahyang di belakang imam keadaannya dia duduk, melainkan kena berdiri juga. Kerana kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahawa hadis Aisyah yang menceritakan hal Rasulullah yang berada di akhir-akhir hayat Rasul adalah suatu hadis yang juga sahih, dan peristiwa yang berlaku yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ketika Rasulullah sihat, maka hadis Aisyah itu telah memansuhkan, menasahkan, membatalkan hadis Anas bin Malik itu. Kalau begitu, inilah pegangan mazhab kita Syafi'i. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpegang dengan zahir hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bagaimana Rasulullah solat duduk, makmum juga dikendaki solat duduk. Maka jadilah padanya perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh. Dengan maksud kita ini di dalam memahami hadis tidak cukup sekadar melihat suatu dua hadis saja. Di sinilah kita lihat betapa ketinggian ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama yang mereka ini memang bertaraf mujtahid mutlaq itu. Yang kita kena hormat, yang kita kena muliakan, jangan menghina, mencela mereka ini. Hadirin hadirat, itu telah kita bincangkan dahulu. Dan bersangkutan dengan perkara itu, kita juga telah membincangkan apakah hukum imam yang solat duduk. Kita tengok imam itu sihat, tiba-tiba sampai di saf dia pun sembahyang duduk. Adakah boleh kita berimamkan imam yang demikian? Oleh kerana ilmu fiqah ini berhukum secara zahir. Zahirnya kita tak tahu dia uzur ke tak uzur. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh kita berjamaah, tak perlu ulang semula. Cuma kalau imam itu menipu, dia tanggunglah segala dosa-dosa itu. Adapun sembahyang kita sah. Itu kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, jangan buat-buat tak tahulah. Ya tak? Di situlah diajarkan kepada kita prinsip-prinsip di dalam berjamaah, di dalam kita bersolat jamaah. Hadirin hadirat, kemudiannya setelah selesai dalam hadis Anas itu, Rasulullah bersabda, innamal imam au innama ju'ilal imam liyutamma bih, hanya saja dijadikan imam supaya diikut imam. Adakah semua tindakan imam itu diikut? Bagaimana kalau imam melompat? Adakah kita kena melompat sama? Bagaimana kalau imam itu kejap melompat, kejap masuk balik parti? Contohlah, contoh.
Adakah kita kena ikut juga? Ini hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah. Contohlah kan, imam itu flip flop punya, kejap dia sah, kejap tak sah, kejap dia mufarakah, kejap dia bercakap. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah kalian, dalam hal ini Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, hanya saja dijadikan imam supaya diikut imam itu. Oleh kerana dalam sembahyang ni ada 3 rukun. Rukun niat, rukun hati, rukun qalbi, yang kedua rukun bacaan, yang 3 rukun perbuatan. Maka di dalam mazhab kita Syafi'i, yang dikendaki dalam hadis itu dijadikan imam diikut hanya pada perbuatan-perbuatan saja. Adapun niat kita berbeza dengan niat imam, tak mengapa. Ya, imam niat sembahyang tarawih, kita niat sembahyang fardu, boleh. Imam niat sembahyang sunat, kita niat sembahyang fardu, boleh. Imam niat sembahyang zuhur, sembahyang fardu, kita niat sembahyang sunat, boleh. Tak ada masalah, asalkan kaifiatnya sama. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Bagi mereka dijadikan imam kena ikut. Maka kalau imam niat sunat, makmum yang sembahyang fardu tidak boleh berjamaah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi kerana mengambil hadis ini dijadikan imam supaya diikut imam, sehingga kan perbuatannya pun diikut, sehingga kan kepada niat pun kena ikut sama. Berbeza dalam mazhab kita Syafi'i. Para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian, seingat saya sambung kita, kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis itu, dijadikan imam supaya diikut imam. Kemudiannya sabda Nabi, fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam mengangkat takbiratul ihram, hendaklah makmum juga angkat takbiratul ihram. As-su'al, soalnya makmum disuruh ikut imam. Nabi suruh makmum ikut imam. Bagaimana kalau makmum itu serentak takbiratul ihram dengan imam? Adakah boleh? Para jemaah rahmati Allah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka hadis ini menjadi dalil wajib makmum kena ikut imam. Tetapi bahawasanya memperbuat makmum tadi akan dia takbiratul ihram itu, kemudian daripada selesai takbiratul ihram imam, yakni maknanya mengangkat takbiratul ihram itu, kemudian daripada setelah selesai imam takbiratul ihram, kata Imam Nawawi, maka jika memulai makmum pada takbiratul ihram, sebelum selesai imam, belum lagi tu imam habis takbiratul ihram, dia pun sudah Allah. Kata Imam Nawawi, nescaya tiada sah sembahyang makmum yang begitu. Yang ini kita kena ambil perhatian, kerana kadang-kala berlaku dalam masyarakat kita hari ini, dia tengok imam takbir panjang, dia pun nak cepat kerana dia faham bila imam takbir kita pun takbir. Tetapi kita kena faham dalam hadis itu Rasulullah bersabda, fa idza kabbara, bila telah selesai takbir, fakabbiru, maka kamu pun takbirlah. Selesaikan imam dulu, ya. Jangan imam belum habis kita pun sudah habis. Itu kalau begitu tak sah. Apatah lagi kalau imam belum takbir kita dah takbir. Ini namanya dipanggil kuat semangat telajak. Batu imam ni, makmum ni, dia kena beradab, dia kena ada prinsip. Nanti dalam bab rokok pun kita kata imam rokok baru makmum rokok. Ini imam belum rokok, makmum belakang Allahu Akbar, imam depan termenung. Siapa imam sebenarnya? Siapa menteri besar ni? Contoh makmum belakang pula apa lagi dah takbir. Ya, tak boleh. Biarlah beradab. Kita ni kan berjamaah.
Kita ni kan dipanggil dalam satu jamaah, kena ada adab dia. Karena itu kalau imam belum rokok, makmum sudah rokok, hukumnya makruh, sia-sia fadilat berjamaah tu. Sah jamaah tapi fadilatnya tak ada. Tu kalau sengaja. Itu kalau satu rukun, kalau dua rukun batal solat itu. Sebab apa? Sebab ialah kita duduk depan jadi imam, dia belakang Allahu Akbar, sudahlah dia rukuk dulu, takbir dia kuat pula. Makmum belakang dah confused, ni siapa yang kita nak ikut ni? Tengok dah takbir tapi imam tak rukuk-rukuk ni. Macam tidakkah itu namanya menghuru-harakan suasana? Jadi ini adab-adab ni kena pelihara, telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun orang kata tak boleh samakan sembahyang dengan jamaah di luar sembahyang. Kita mengambil pandangan apa beza dalam sembahyang dengan luar sembahyang? Sama. Dalam sembahyang taat Allah, luar sembahyang pun kena taat Allah. Dalam sembahyang kita ikut arahan Allah, luar sembahyang pun kena ikut arahan Allah. Dalam sembahyang kita ada imam, di luar sembahyang pun kita kena ada imam. Hadirin hadirat, tidak ada beza dah. Malah dijadikan misalan sehingga satu ketika Rasulullah menegur sahabat-sahabat yang tidak merapatkan saf, yang tak lurus saf. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi, sawu sufufakum wala takhtalifu, lurus-lurus saf, jangan bengkok-bengkok. Fatakhtalifu qulubakum, nanti bengkok hati kamu itu. Hati pun jadi tak ngam sebab saf itu pun tak betul. Rasulullah suruh betulkan saf, luruskan saf, sabda Nabi, jangan bengkang-bengkok, nanti hati kamu pun bengkang-bengkok. Betul hati kita ni jadi bengkang-bengkok di luar, sebab dalam semayang pun saf pun tukar, dipanggil apa dia, tak lurus itu. Ini diajar oleh Rasulullah macam mana kita nak satu hati, nak rapatkan hati kita, saf kita kena rapat, saf kita kena lurus. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah. Baik, balik pada takbir tadi, maka diajarkan oleh baginda Rasul setelah imam takbir barulah makmum takbir. Jika memulai makmum takbiratul ihram sebelum selesai imam takbiratul ihram, nescaya tiada sah sembahyang makmum yang sebegitu. Dan ingat dan imam pun kena ingat, orang jadi imam ni pun kena ingat, panjang takbir ni berapa panjang. Dia tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan kadar panjangnya tidak boleh melebihi 14 harakat. Paling pendek 2 harakat. Allahu Akbar. Paling panjang pun jangan lebih 14. Harakat ni gerak jari ni. Jangan lebih 14. Allah. Jangan lebih 14. Jadi kalau buat 6 ke 8 ke okey lagi lah. Tapi kalau dah sampai 14, 16, naik ke 18 semula pula tu. Ini imam ini nak kena nampak ni. Semula pula dah lah panjang semula. Dia tak masuk niat, dia kata niat tak masuk betul. Jadi hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah ya. Baik, itu dalam takbir. Kemudiannya, makmum menurut imam pada rukun lain daripada takbiratul ihram tu bagaimana pula? Sabda Rasulullah, wa idza raka'a farka'u. Dan apabila telah rukuk imam, maka rukuklah sekalian kamu. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan apabila telah berdiri imam, telah bangkit imam dari rukuk, bangkitlah sekalian kamu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, bila imam berkata sami Allahu liman hamidah, sebut olehmu rabbana walakal hamdu. Di sini ada perbezaan pandangan ulama-ulama. Yang mengamalkan hadis ini ialah golongan mazhab Maliki. Karena itu dalam mazhab Malik, imam saja yang sebut sami Allahu liman hamidah, makmum sebut rabbana walakal hamd. Boleh sebut rabbana walakal hamd, boleh sebut rabbana lakal hamd. Dua-dua sah hadisnya. Yang itu tak usah bimbang lah. Dua-dua sah hadis, jangan bimbang. Rabbana lakal hamd pun boleh,
Rabbana walakal hamd pun boleh. Yang sebut sami Allah liman hamidah imam, makmum sebut Rabbana lakal hamd. Ini mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i, kita amalkan satu hadis yang lain di mana Rasulullah mengajar sahabat-sahabat dalam perkara solat ini. Sabda Nabi, bila nak berdiri sebut olehmu sami Allah liman hamidah, ketika tegak kamu sebut Rabbana lakal hamdu. Dan dipakai hadis itu sama ada orang yang menjadi imam ataupun yang menjadi makmum, dua-dua dipakai. Yang itu yang kita ambil hadisnya, supaya tuan-tuan dalam perkara-perkara beza pendapat ini kita berlapang dada. Cumanya kita ni sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, dah diajar dengan mazhab Syafi'i. Jangan kita dipanggil nak bawa pandangan-pandangan lain, nanti penin kepala. Contoh maksud saya, contoh kalau kita pergi India. Orang India tu kan, dia kan bermazhab Hanafi. Apa cerdiknya kita pergi sana mengajar Syafi'i? Kelam kabut itu, dia orang pun ini apa macam kunut mau baca. Kita sudah tak pernah baca kunut. Kena pula kita pergi suruh dia baca kunut, kita kata yang tak baca itu ahli bid'ah. Apa dia rasa? Huru-hara kampung dia. Begitulah maksud saya kita di sini. Kita dah belajar cara mazhab Syafi'i. Kan kita ikut hadis Rasul. Mereka pun ikut hadis Rasul. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u. Dan taat sekalian kamu pada Allah dan Rasul. Jangan kamu berbalah-balah dalam perkara taat Allah Rasul, jangan gaduh. Kalau kamu bergaduh padahal dua-dua taat Allah, sama-sama ikut Rasul, berkelahi, fatafshalu, lemah kamu nanti. Inilah yang berlaku di setengah-setengah negara. Memang menjadi agenda musuh ni, dia perlagakan kita dalam masalah mazhab itu. Tengok apa yang berlaku di Iraq. Dulu sudah cantik-cantik mazhab Sunni di bawah pimpinan Saddam Hussein. Mari mereka dia bawa masuk presidennya Syiah. Ini hari bunuh Syiah, bunuh Sunni pula. Sudah berbunuh-bunuh, dia balik cabut lari. Ini dia nak jadikan kita berbalah-balah. Dia tahu kalau kita berbalah-balah, Allah sebut dalam, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46 itu firman Allah, kalau kamu berbalah-balah dalam perkara taat Allah, perkara taat Rasul, padahal sama-sama ikut Allah, sama-sama ikut Rasul, balah juga lagi, kamu jadi lemah nanti. Wa tadhhabari hukum, hilang hebat kamu itu, hilang. Jadi kita ni dalam benda-benda khilafiyah ni jangan balah-balah lah. Cuma kita dah ikut mazhab kita Syafi'i, ikutlah dah. Maksud saya ada juga kadang-kadang yang semangat-semangat. Dia balik Mekah, dia tengok Imam Mekah, dia tengok Bilal Mekah, dia pun balik. Dia jadi Bilal, dia tak jadi Bilal pun. Tu Imam sami Allahu liman hamidah. Oh, dia kat belakang, Rabbana walakal hamd. Tok Bilal bengkak. Tok Bilal tak pun, makmum bengkak Tok Bilal. Dah satu kampung riuh ya, riuh. Itu sebabnya kita dalam bab begini biarlah cerdik, jangan balah-balah. Bukan tak betul, tapi kenapa kita nak merombak benda yang sudah betul? Kalau dah betul okey, dah jalan, carry on aja. Adakah kita tak ikut sunnah? Dia ikut sunnah, sama-sama ikut sunnah. Ala kulli hal, ala kulli hal, jangan kita bala-bala. Jadi hadis ini menyebutkan bahawa memang ada nas dalil yang menyebutkan sabdaan Nabi, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka sebut olehmu wahai makmum, sebut Rabbana walakal hamdu. Kita tak menafikan hadis ini sahih, tetapi yang kita amalkan hadis sahih yang lain. Ya, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Supaya berlapang dada lah ya, berlapang dada. Maknanya sama-sama betul. Ala kulli hal, jangan kita gaduh dalam benda-benda yang khilaf ini. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila telah sujud imam, maka sujudlah sekalian kamu. Bagi imam sujud dulu, baru makmum sujud. Barulah nampak kemas, teratur, tersusun, ya tak? Ka'annahum
bunyanun marsus, macam satu binaan yang lurus tegak. Macam orang berkawat di padang kawat lah. Kalau hentak kaki serentak, prap, prap, orang tengok memang respect ah. Tapi kalau kelepak hentak kaki tu, tak, komandan tu pun bengkak, tengok, tak. Panglima tentera tengok ini budak-budak ni apa jadi ni, kelepak, tak. Hadirin hadirat, begitu kat kita semayang. Kalau serentak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, oh cantik. Itu pun tak serentak pun musuh tengok dalam internet, tengok macam mana di Makkah tu kan. Orang tengok pun gerun. Bayangkan kalau serentak, musuh pun dah rasa gerun tengok. Hadirin para jemaah rahmati Allah. Baik. Itu supaya kita dapat baiki. Demikian itulah diperbuat dari satu rukun kepada satu rukun, dilakukan oleh makmum, kemudian daripada imam. Setelah imam sebut, arahan imam ada Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, makmum Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, itu dalam bicara apa yang diajar oleh Rasul. Kemudiannya, bagaimana hukum kalau makmum dahulu rukuknya dan sebagainya, mendahului imam daripada imam tadi. Rukuknya dahulu dari imam, iktidalnya dulu dari imam, kata Imam Nawawi. Hadirin hadirat, mengapa kita ambil pendapat Imam Nawawi? Imam Nawawi ini antara ulama besar dalam mazhab kita Syafi'i, yang beliau ni hadirin hadirat menghimpunkan kalam pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i. Diambil pendapat oleh kerana ulama-ulama mazhab Syafi'i ini ramai. Pendapat ulama ini dalam mazhab Syafi'i dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab Imam Nawawi ni, dia ni pun dianggap sebagai mujtahid fatwa, mujtahid mazhab dia. Jadi kata Imam Nawawi, menurutlah makmum akan imam pada rukuknya, kemudian daripada masuk imam setelah imam rukuk, dan dahulu daripada bangunnya daripada rukuk. Maknanya imam rukuk barulah makmum rukuk. Tetapi rukuk itu sebelum imam bangkit. Jangan imam dah bangkit baru kita nak rukuk. Maka jika makmum itu serentak ataupun mendahului imam pada rukuknya, maka sesungguhnya tiada baik baginya. Tak elok, kata Imam Nawawi, tetapi tiadalah membatalkan sembahyangnya. Mayang tak batal, tapi dipanggil di segi adab berjamaah itu kurang elok, tak baik. Dalam arti kata yang lain, hadirin hadirat, menjadi suatu hukum yang makruh kalau dia serentak. Kalau dia mendahului pun makruh juga. Itu pun dengan syarat kalau dia mendahului satu rukun. Kalau dua rukun batal terus. Imam baru nak rokok, dia sujud dah belakang. Itu terus batal sembayangnya, kerana mendahului dengan sengaja. Adapun kalau tak sengaja, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, rufi'al qalam anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Yang itu malaikat tidak catat. Malaikat tak catat maknanya tak mengapa dan dimaafkan orang yang terlupa, tersilap, terlupa, orang yang dipaksa atasnya itu. Kemudiannya, bagaimana kalau makmum mendahului beri salam tadi pada rukun-rukun perbuatan? Kalau mendahului imam beri salam, kata Imam Nawawi, dan hendaklah memberi salam makmum, kemudian daripada selesai imam beri salam, maka jikalau beri salam makmum lebih dulu daripada tu imam,
nescaya batal sembahyangnya, melainkan dia sudah berniat mufaraqah. Kalau dia sudah mufaraqah tak apa. Ya. Jadi kalau nak dahulu daripada tok imam, boleh niat dalam hati aku pisah dengan tok imam ni. Jangan kita beri salam lebih awal, jangan kita mendahului imam beri salam. Dan jika memberi salam makmum serentak tok imam pula, serentak pula. Sama-sama assalamualaikum macam tu. Hebat hadirin hadirat. Tidak dulu, tidak kemudian, memang betul-betul sama. Maka kata Imam Nawawi tak batal sembahyangnya atas pendapat yang sahih, tetapi tidak elok akhlaknya itu. Ini dalam bab-bab begini kita kena ingat supaya jaga adab-adab kita berjamaah. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini prinsip-prinsip asas lah kita ni. Supaya tuan-tuan walaupun dah maklum, sudah belajar, sudah beramal, supaya kita dapat memahami serba sedikit maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan itu, dan supaya kita dapat menyebarkan dalam masyarakat kita hari ini, sebab memang perkara ini berlaku ya. Itulah pasalnya, sebabnya kenapa umat Islam ni tak bersatu. Tukar taki dipanggil, kata orang belah nu kucak lana. Bukan kucak kacil lagi, kucak lana. Allah ada habis huru hara ada macam-macam jadi pada umat Islam hari ini. Sebab semayang pun tidak lagi dalam keadaan yang mengikut prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat, moga-moga dapat kita faham dan ikut ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini kita sebut dalam school of Syafi'i lah, dalam mazhab kita. Adapun orang yang mazhab-mazhab lain tu kita tak tahulah, dia punya pengajian dia berbeza sikit. Yang itu tak apalah, macam tempat tuan-tuan ni saya tengok international. Afrika ada, tempat saya pun international juga, Bangla dengan Myanmar ya. Tu tempat kami international Hanafi juga je, Hanafi. Dia tengok kita pun dia cengang juga, kita tengok dia pun kadang-kadang jangan ikut-ikut. Ni banyak yang ikut. Contoh dalam bab sembahyang kita ni, mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia dalam bab tamakninah pada i'tidal, pada duduk antara sujud, dia tak wajib tamakninah. Sebab tu tuan-tuan tengok dia i'tidal kejap turun dah. Kita pun ikut. Hanafi ke kita? Tak kejap Hanafi, kejap Syafi'i. Jadi apa tak tahu dah tu. Huru-hara dibuatnya kita dah. Sebab ikut-ikut. Begitu juga mereka kadang-kadang mayang kaki tak pacak gitu kan. Kita kena atas 7 anggota tu, ala sab'ati a'zam sabda Rasul, 7 anggota. 7 anggota ni dahi 2, tapak tangan 2, lutut dan tapak kaki. Bila Nabi kata qadamain, 2 tapak kaki, oleh kerana tapak kaki ni masa berdiri, tapak kaki masa sujud, tapak kaki itu bukan ujung kaki, tapak kaki kita tu. Baik tu ibu jari dipanggil perut jari itu mewakili tapak kaki. Ini pacak gitu. Sebab duk tengok Afrika sebenarnya. Di Afrika dia mazhab apa? Wallah, Afrika ni saya tak rasa Maliki ke Hanafi itu. Hadirin hadirat, banyak kalau di Maghribi banyak Maliki. Ala kulli hal, kita jangan ikut-ikut. Ini dalam bab sembahyang ni. Dia sembahyang pakai seluar pendek, kita pun seluar pendek ngam-ngam short itu. Dia kepala lutut tak masuk aurat, kita kepala lutut masuk aurat. Dia ada kaedah dia lah kenapa jadi khilaf itu. Dia kepala lutut tak masuk aurat, kita kepala lutut pusat masuk aurat. Betul dia boleh pusat terjegil itu kan, keluar pusat itu. Ala kulli hal, kita pun ikut dia saja, tak boleh kena ada ilmu untuk kita maklum benda-benda begini. Begitu juga hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, dalam bab perkara bersabit dengan urusan-urusan solat ini, kita hendak supaya Allah terima ibadah kita, terutamanya solat. Benda yang paling utama solat hadirin hadirat. Benda yang awal-awal di soal solat. Orang tanya,
kenapa pula kita nak mazhab-mazhab? Dia begini, ulama-ulama mazhab ini penyuluh jalan. Mereka suluh lampu. Kita ni banyak tak tahu. Jadi orang dah pasang lampu suluh itu, kita follow je lah. Kami tak perlu. Akhirnya kita meraba tu. Meraba tak apa, meraban terus. Meraba-raba tu kira mencari-cari, ni meraban terus. Akhirnya jatuh longgang itu sembahyang, tak tentu arah sembahyang dah. Pada kita sah, tapi pada faham kita. Rupanya pada faham orang yang faqih lain. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu sebabnya mengapa kita perlu orang menolong, membantu kita. Nanti mereka lah yang akan memberikan kita syafaat di akhirat. Adakah betul kita ikut jalan dan apa yang mereka telah pandu tadi? Kalau betul kita ikut jalan mereka, besok akhirat mereka lah yang akan mengendorsement. Apa nak sebut bahasanya? Mereka lah yang akan mengesahkan apa yang kita amal ini di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk buat hari ni pun kita pun tak pasti, ya tak? Cuma kita harapkan ulama-ulama itulah besok yang alim mengesahkan kita ikut jalan yang benar itu. Kemudiannya, makmum duduk menurut imam apa hukumnya? Kita dah bincangkan dahulu. Kemudian masuk lagi bicara makmum berdiri di rusuk imam apa hukum? Ini cerita pula bagaimana dalam sembahyang berjamaah ini ada orang yang duduk di sebelah imam. Hadirin hadirat, adakah dibolehkan, terutamanya kalau kita tengok golongan-golongan dipanggil hari ini saya sebutkan macam di golongan yang Arab ke Afrikan ke. Kalau ada jemaah kita duduk sebelah betul, sampai kita pun confused, ni siapa imam, siapa makmum. Ni hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, ketahuilah kiranya, kata saya petik apa yang disebut oleh Syekh Marbawi dalam kitab ini, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makmum berdiri di rusuk imam itu harus jawab, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat duduk di rusuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita makmum duduk di rusuk imam ni, sebelah imam, itu maksud di rusuk imam, pernah berlaku di mana Rasulullah waktu uzur Nabi sembahyang duduk, tapi Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Sungguh pun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini agak berlainan dengan yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Hadisnya begini, kata Aisyah radhiyallahu anha, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin fi maradihi alladhi mata fihi qa'idan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, telah bersembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Sayyidina Abu Bakar dalam masa sakit baginda, yang baginda wafat dalam sakit itu. Nabi sembahyang duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan kata Abu Isa Tirmizi, hadis ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Dan diriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar baginda, masa tu baginda sakit, baginda sudah sangat-sangat uzur. Sakit itulah yang membawa kepada wafatnya baginda Rasul. Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang, maka Rasulullah duduk di rusuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah ada bersama-sama baginda, lalu Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang, mempersilakan Rasul. Ini berlaku dalam solat, bukan di luar solat. Yang menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama, adakah boleh berlaku istikhlaf, pertukaran imam ketika solat? Jawapannya boleh. Boleh. Kalau ada orang yang lebih bagus dari kita duduk belakang kita, kita boleh undur ke belakang. Tetapi
dengan syarat sama-sama faham. Nanti kita undur, dia undur, kita undur, dia undur, lama-lama sampai tangga saja. Sama-sama kena faham lah. Takut kita undur, dia pun undur juga. Ini apa hal menggostan-gostan mayang. Okey, ala kul hal, tapi boleh berlaku, pernah berlaku dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya belakang tu imam lebih bagus dari kita. Yang datang imam Mekah, kita imam Malaysia. Belakang imam tanah haram Mekah, depan imam tanah haram Malaysia. Mana sama martabat Syekh. Dia alim qiraat 10, kita qiraat yang ke-11. Qiraat 11 ni qiraat Jawa Malaikat Meten. Jadi imam gak. Syekh Sudais pun termenung. Aku ngaji 10 qiraat tak jumpa ni baca ni. Macam nak terus jadi imam. Kita pun slow ke belakang ya tak? Boleh buat begitu, boleh. Baik. Kalau begitu kata Imam Nawawi, riwayat Nabi duduk di rusuk Abu Bakar jadi imam sembahyang itulah yang sah riwayatnya dan yang sebenarnya. Sungguh pun ada ulama mengatakan Nabi datang jadi makmum, duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti riwayat Aisyah, ya. Jadi khilaf ulama pula tentang riwayat hadis, karena ada nas yang menyebutkan bahawa Rasulullah memang duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat yang mengatakan di belakang Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata Imam Nawawi, riwayat yang paling sahih yang sebenar ialah riwayat Aisyah. Rasulullah memang duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar itu. Kalau begitu, kita pakai kedua-dua pendapat ini, maknanya boleh orang nak jadi makmum, tapi kalau sembahyang seorang sama seorang imam, seorang makmum, duduk sebelah itu. Yang ini yang kita tengok banyak diamalkan oleh sahabat-sahabat kita, foreigner itu dari golongan dipanggil bangsa Arab ke Afrika ni dah. Jangan kita terkejut. Cuma yang membezakan kita ni ialah tumit kaki kita. Maka makmum tak boleh tumit kakinya depan tumit kaki imam. Kalau sama dalam fiqh kita Syafi'i makruh, tidak hasil pahala berjamaah tapi sah berjamaah. Fadilat berjamaah tu yang tak dapat. Jadi tumit kita. Maksudnya begini, andai kata berlaku perkara begini, contohnya besok Ramadan ni penuh orang datang tak muat. Jadi terpaksa makmum ke depan ni tak? Biasalah malam pertama Ramadan, kedua Ramadan kan memang penuh. Paksa anjak ke depan. Jadi sampai ke depan saf imam itu. Bila dah ke depan, makmum pun boleh duduk sebelah imam, boleh. Tak ada masalah, kiri belah kanan. Cuma beza kita ialah tumit aja. Tumit kita. Jangan ke depan daripada tumit imam. Ini pun kena maklum, sebab saya ingat satu ketika tu sembahyang raya Idul Adha tak silap saya di Masjid Pandan Indah itu. Dia rupanya kita ingat orang raya balik kampung, Idul Fitri ke Idul Adha ke penuh masjid, tapi penuh dengan orang luar lah, Myanmar, Bangladesh, Indon penuh. Jadi Masjid Al-Azim ni dia punya beranda luar tu, depan tu ke depan sikit tu imam. Jadi orang yang datang lewat dia kata, apa tak nak penuhkan saf depan ni? Dia duduk luar tu, depan tu ada dipanggil beranda. Jadi imam sini luar, mayang depan tu selamba ada tengok apa ni depan kosong tak nak, dia pun pergi depan, mayang depan kali tu. Imam belakang, dia depan tu. Hebat betul orang kita ni. Ala kulli hal dia kena faham, dia kena ingat tak sah mayang depan daripada tu imam itu. Jadi itulah antara ambilan mereka bahawa duduk di rusuk imam itu. Ini pun kalau sembahyang seorang sama seorang lah, ataupun di tempat yang sempit dan seumpamanya, supaya kita hadirin hadirat lihat bahawa mereka betul, kita pun betul. Malah Imam Nawawi sendiri sebut memang hadis Aisyah itu riwayatnya sah, dan sebenarnya riwayat Aisyah yang menceritakan bahawa ketika uzur Rasulullah memang sembahyang di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhum. Dan dalam riwayat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Sayyidina Anas menyebutkan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi khalfa Abi Bakrin qa'idan fi thawbihi mutawashshihan bihi." Telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit baginda yang baginda wafat. Kemudiannya sembahyang Nabi di belakang Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi sembahyang itu dalam keadaan duduk dalam kain yang diselendangkan dengannya. Jadi hadirin hadirat, nak lihat dalam hadis ini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni insan yang sangat sempurna. Sebab tu hari ni bila orang nak maki Rasulullah, orang cela Nabi, cuba tanya berapa banyak sembahyang dia lawan sembahyang Nabi itu. Kalau kita tak boleh lawan tuan-tuan Rasulullah, sampaikan uzur sakit pun Nabi tetap sembahyang. Ini segar bugar boleh sembahyang pakai niat. Ini tuan-tuan, lepas tu duk kutuk Nabi, tak ada pun tak apa. Kita kena ingat, hadis ini menceritakan bagaimana mulianya Rasulullah, sudah diampunkan dosa. Betapa mulianya Rasulullah, makhluk terpilih, tapi dalam bab solat Nabi tak tinggal. Supaya manusia yang menghina Nabi ni kena mengenal Rasul. Tu baru cerita bab sifat solat Nabi, belum cerita bab taubat Nabi. Apa sabda Nabi? Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli aktsara min 70 marratan. Fi kulli yawm aktsara min 70 marratan atau kama qala. Sabda Rasulullah, wallahi demi Allah, saya ni istighfar pada Allah, taubat pada Allah sehari semalam lebih 70 kali. Macam kita agak-agak boleh challenge istighfar, itu pun lepas sembahyang 3 kali. Darab 5 kali sembahyang baru 15. Marahkan kucing curi ikan, astaghfirullah, baru 16. Itu pun marahkan kucing curi ikan tu. Tak? Tengok astaghfirullah. Tak? Tengok jalan jam, istighfar, astaghfirullah, baru 17. Hadirin hadirat, kita nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tengok bola tak gol, astaghfirullahalazim. Tengok bola je istighfar, bukan betul-betul istighfar. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau orang nak kata Nabi begitu begini, ada cuba tanding berapa kali istighfar kita, berapa kali taubat kita, berapa kali sembahyang kita, berapa banyak sembahyang kita, banding dengan sifat solat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak boleh lawan lagi, tak boleh lawan hadirin hadirat. Sampaikan kita lihat dah dalam keadaan uzur pun Nabi tetap bersolat. Jadi di situ kita ingat bagaimana disusun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh duduk di kanan usuk imam, tapi yang membezakan kita adalah tumit. Itu kalau berdiri. Kalau seorang itu duduk, maka yang membezakan makmum dengan imam adalah punggungnya. Punggung dia jangan ke depan daripada punggung tu imam itu. Itu dalam keadaan duduk kita berjamaah sesama kita. Dan kata Imam Tirmizi, hadis Anas ini hadis hasan lagi sahih, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan disebut juga dalam Sahih Muslim pada babu istikhlafil imam. Imam Muslim bawa dalam tajuk bagaimana menggantikan imam oleh orang lain. Jadi imam ini pun dia ada prinsip dia, cara dia tak. Jadi imam kalau tengok ada orang lebih baik, walaupun MOU tadi mengatakan kitalah imam sebenarnya, tak mengapa undurlah ke belakang, tak ada apa. Kan mulia kita ni kalau merendah diri. Dan begitu juga makmum kalau tengok imamnya tersilap, maralah ke hadapan. Duduk sebelah imam itu. Jadi imam bila tengok makmum duduk sebelah dia, itu isyarat dia nak gantikan, adalah benda tak betul. Dan imam tengok dah duduk sebelah tu, dia pun cabut mikrofon, letak pada imam sebelah itu. Ini imam duduk sebelah, dia sigung imam.
Ha, sigung yang tak tahan tu. Kawan tu tengok sigung, dia pun sigung balik itu. Lepas tu imam yang pertama pun beri backhand, yang kawan pun bagi penyepak belah kiri, dua-dua batal sembahyang. Orang ketiga ambil alih, faham. Tu nyari-nyari sebelaku tu. Kalau tidak memang pihak ketiga ambil alih lah. Sekian dimaklumkan ya. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, dah dua-dua batal, nak macam mana kita nak follow yang mana? Jadi makmum kena tahu lah. Kalau imam dengan orang nak ganti imam tu sudah berbalah-balah, jadi makmum kena tahu nak follow siapa. Orang ketiga ambil alih tempat itu, karena kedua-duanya sudah batal sembahyangnya, berkelahi dalam solat dia. Itu kaedah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, jadi saya rasa itulah yang boleh kita bincangkan malam ini. Semoga dirahmati Allah Taala sekalian. Kita cuba menyelami beberapa hadis yang sepotong hadis, dua hadis yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Di sinilah kita melihat mengapa timbulnya perbezaan pendapat, kerana perbuatan Nabi itu dilihat dari beberapa sudut ya. Tak dilihat dari satu dua sudut, tapi dilihat dari beberapa sudut. Karena itu berbeza pandangan alim ulama kita. Wallahu taala alam. Ada soal silakan. Ada soalan? Ada. Kalau tak ada tak apa, alhamdulillah. Iya, silakan. Iya. Tawaruk. Okey. Baik. Dalam fiqh Syafi'i kita, duduk tahiyat akhir ni ada dua cara. Satu dipanggil duduk tahiyat akhir ini baik, namanya duduk tawaruk. Duduk tahiyat awal itu dipanggil duduk iftirash. Dalam mazhab kita Syafi'i, duduk tawaruk itu sunnat. Sunat, tidak wajib, hanya sunat. Tetapi bagi mazhab Hanafi, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir kedua-duanya duduk iftirash. Kalau begitu masing-masing punya nas dan dalil. Lalu ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa duduk kaifiat cara duduk adalah sunat, yang wajib duduk itu. Yang wajib duduk. Jadi batu duduk tu yang wajib. Cara duduknya adalah sunat. Kalau begitu dapat lagi difahami, duduk itu juga atas keselesaan kerana mengamalkan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita sembahyang ni kena ada khusyuk. Jadi supaya khusyuk sembahyang kita, duduklah sebagaimana cara yang selesa. Kerana duduk itu caranya sunat, yang wajib duduk itu. Jadi kalau kita rasa selesa duduk tawaruk, duduklah tawaruk. Tetapi ada orang yang tak boleh duduk tawaruk, tak selesa. Kerana macam-macam sebab lah. Kadang-kadang dia punya airbag dia besar sangat. Push bag dia ke airbag dia tu besar. Jadi tak selesa. Kena pula yang kadang-kadang besar kan. Kena pula pakai seluar sendat, bakal pula sangkut perut gitu. Itu kalau nak baca tahiyat tu separuh nyawa saya at-tahiyatullah. Sudahlah begitu, dia hempap makmum sebelah itu. Makmum sebelah pula dah tak khusyuk pula. Makmum sebelah pula menyumpah dia. Jadi kalau begitu duduk atas selesa. Kerana dalam sembahyang itu dikendaki khusyuk. Caranya adalah sunat aja. Kerana apa? Kerana kadang-kadang saya tengok orang duduk tawaruk pun tidak ikut sunnah sepenuhnya. Kerana duduk tawaruk ini dia punya kaki kena tegak berdiri yang kanan, yang kiri di bawah yang kanan. Tetapi bila badan sudah besar, posisi tak betul, kadang-kadang tak boleh masuk bawah tu, sangkut. Mana ustaz tahu? Kita serupa kita tahu Tak ikut juga standard yang sebenar-benar, tak ikut juga sebenarnya.
Kalau begitu persen kita pun tidaklah exactly 100%. Ya, walaupun macam tawaruk dipanggil, tapi bukan tawaruk juga nampak itu. Jadi kita berlapang dada pada kaedah itu. Kita bersangka baik barangkali imam ada masalah dalam duduk dia. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan tak salah kalau kita nak duduk bersila pun boleh. Duduk bersila di imam, duduk bersila, tempat luas. Menong makmum bersila tak imam. Dah dia kata ini yang selesa Ustaz, yang selesa macam ni. Nak buat macam mana? Ya. Jadi kalau begitu, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, kedua-duanya boleh, yang penting atas keselesaan. Dan kadang-kadang saya tengok kita perlu juga buat begitu, kerana ada yang kalau badan besar, tubuh besar, bila dia nak duduk duduk tawaruk itu, sampai saya tengok kiblat pun sudah paling ya paling kiblat pada, sebab dia cuba ejas tak boleh kan. Tahu macam mana dia punya airbag dia tu banyak sangat lah. Orang biasa airbag 2, dia jenis modern spec panggil. Banyak dah. Jadi kalau kiblat sana pun dia sudah pergi sana, kadang-kadang sampai batal mayang pun jadi. Jadi kalau begitu duduklah atas selesa, dan atas dipanggil cara yang terbaik. Wallahu taala a'lam. Silakan. Tidak berlipat itu. Okey. Bagaimana hukum kita berimamkan orang yang bila dia sujud kakinya terpacak, sedangkan dalam mazhab kita Syafi'i dia disyaratkan ala sab'ati a'zam, Rasulullah suruh sujud atas 7 anggota. Jadi tinggal 5 aja. Sebab yang ini tidak dilipatkan. Dia kena lipat perut kaki itu, dan dalam 5 perut itu dalam fiqh kita memadai 1 pun tak apa dah. Yang perlunya ialah belah kanan ada wakil bagi yang 5, belah kiri ada wakil bagi yang 5. Dia sepatutnya tapak kaki itu, tapi macam mana nak letak tapak kaki sujud? Ni atas perut jari itu. Baik, bagaimana kalau kita lihat orang yang terpacak begitu? Oleh kerana kita di dalam fiqh disuruh bersangka baik dan tidak perlu siasat, maka kita boleh andaikan bahawa imam, orang yang jadi imam itu kakinya sakit barangkali. Sebab saya pernah tanya orang yang buat begitu, dia kata memang kaki dia tak boleh lipat, tak boleh. Okey. Tu kadang-kadang kita sangka baiklah. Tetapi orang yang begitu kena hati-hati. Kalau dia betul-betul sakit tak apalah, tapi kalau tak sakit dia menanggunglah, dipanggil dosa makmum-makmum di belakang dia itu. Memang begitu dalam fiqh dia, kita tak perlu siasat lebih-lebih, kecuali memang dia buat benda yang betul-betul membatalkan sembahyang, dia melompat-melompat, dia tengah sembahyang tertenjit-tenjit itu kena. Itu memang kita tak nak follow lah. Tapi kalau benda begini kita sangka baiklah, barangkali uzur, barangkali dia punya kaki tak boleh nak lipat. Sangka baik nak buat macam mana? Kalau kita sangka tak baik, mufaraqah jelah. Mufaraqah aja. Itu jalan paling selamat. Tetapi sampai bila kita nak mufaraqah? Kalau dia jadi imam selalu. Jadi kalau begitu, orang yang menjadi imam ini kena berhati-hati dan perlu berwaspada. Wallahu a'lam. Soalan lain dari sini. Ada? Tak ada Kalau tak ada, alhamdulillah hadirin hadirat, moga dirahmati Allah Ta'ala dan kita bertemu pada masa akan datang. Dan untuk panduan tuan-tuan, kalau tuan berhajat, saya menggunakan kitab Bahrul Madhi, juzuk yang ketiga, bahagian solat yang kita bincangkan ini, beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kita belajar ini dia bukan dipanggil kita belajar macam fiqh kemudian cari hadisnya. Ini dipanggil hadisul ibadah, belajar hadis melihat fiqhnya. Dia macam auto reverse lah. Biasa kita belajar fiqh diberi hadis-hadis dia. Ini belajar hadis melihat fiqhnya itu pula. Ini biasa belajar begitu di universiti aja. Tahu, oleh kerana tuan-tuan memang dah taraf universiti, okeylah, bolehlah semua insya-Allah. Semoga dirahmati Allah. Dan sebelum saya mengundur diri, insya-Allah lepas solat Isyak nanti kita akan sama-sama, saya minta izin sama-sama tuan-tuan solat hajat. Kerana isteri saya sebenarnya dalam ward
Isteri saya seminggu, hampir seminggu berada di ward. Dia 3 hari dalam ICU, sekarang pun masih dalam CCU. Dia kena dipanggil satu penyakit nama autoimun, saya pun baru tahu. Dipanggil autoimun, dia kurang daya tahan badan, jadi mudah kena serangan penyakit. Bulan lepas sudah masuk beberapa minggu, keluar masuk balik lah. Dia kali ini serangan itu, kuman itu pergi pada paru-paru dia pula. Dia sesak nafas sehingga masuk dalam ICU. Saya dengan izinlah rendah diri, sama-sama kita buat solat hajat, mohon selesai Allah sehatkan, beri kesegaran. Sekadar itu sajalah. Moga bertemu kembali. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.